Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Bahas Peron, Layan. Okay, Alhamdulillah hari ini saya cuba menjawab satu lagi soalan yang agak hardcore lah. Soalan yang agak berat juga untuk saya jawab. Tapi melalui pengalaman, perbincangan, pertanyaan, perkongsian bersama dengan sahabat-sahabat yang bermain dengan landak, yang biasa dengan landak, yang menternak landak ataupun yang biasa apa-apa sajalah dengan dunia landak, insyaAllah saya cuba jawab setakat yang saya mampu lah. Okey, agak berat juga pertanyaan tersebut. Okey, dia tanya saya tentang geliga landak. Ni bukan geliga, ni duri. Geliga saya tak ada stok. Kalau ada pun dah kena jual lah. Barang berharga bawah. Okey, dia tanya tentang geliga landak. Okey, hari ini insyaAllah ada kelapangan saya cuba berkongsi tentang geliga landak ni. Apa dia geliga landak, macam mana terjadi, di mana duduknya geliga landak, apa warnanya, apa harganya, apa fungsinya, dan paling penting, betul atau tidak, benar atau tidak geliga landak tu ada. Okey, jom tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, share dan juga like video-video saya ya. Penat dah saya buat ya. Ada 100 lebih video yang saya sediakan berkenaan dengan informasi berkenaan dengan landak. Jadi minta sahabat-sahabat yang menonton tolong support. Okey, baiklah ya. Sebentar tadi kita dah lihat bentuk geliga landak. Biasanya berbentuk bulat ya. Seperti dalam video sebentar tadi, bentuknya bulat dan mempunyai pelbagai warna ya. Ada warna merah, ada kekuningan, ada juga coklat dan juga kehitam-hitaman. Agak keras tapi tidaklah keras seperti batu. Berbentuk bulat. Dan diperolehi daripada perut landak lah. Nanti saya akan ceritakan sebentar lagi. Sebenarnya ramai je yang bertanya ya, tentang betul atau tidak geliga landak ni ya, fake ataupun benar ya. Okay, sebenarnya geliga landak ni benar. Okay, geliga landak ini benar ya, memang terdapat ya. Saya sendiri pernah menyaksikannya. Sahabat saya menemuinya dalam perut landak, tapi sayang masa tu tak divideokan ya. Saya mempunyai ramai sahabat-sahabat yang berkecimpung dengan dunia landak ni. Ada yang suka makan daging landak, ada yang menternak landak ya. Jadi ada kalangan mereka tu, termasuklah bangsa Melayu kita dan juga orang asli lah. Mungkin dah menyembelih lebih dari 10, lebih dari 20, malah beratus-ratus ekor hingga tak terbilang jumlahnya ya. Jadi daripada ratusan ekor landak yang telah disembelih tersebut, jadi bermacam-macam lah yang ditemui daripada perut landak. Okey, sebelum itu saya nak ceritakan geliga ni terhasil di dalam usus landak ya. Dia ditemui di dalam usus landak. Bukan di dalam kepala, bukan di lengan, bukan di tengkuk, bukan di ekor ya, tetapi pada usus ataupun dalam usus seseekor landak raya yang telah disembelih. Okey, saya ceritakan dulu teori mengapa geliga ini terjadi. Okey, kita tahu ya, landak ni mempunyai gigi yang kuat dan sifat dia suka duduk dalam lubang tanah ataupun batu yang mereka korek sendiri ya, menggunakan gigi dan kuku tadi. Jadi bila mereka mengorek tanah tersebut, tentulah pastilah mereka menggigit batuan-batuan, batu kapur ke batu apa dalam laluan mereka nak menebuk, nak mengorek tanah tadi. Jadi dipercayai
akan tertelan jugalah tanah-tanah tersebut ataupun batuan-batuan tersebut, ya, yang mana membentuk karang di dalam usus mereka. Okey. Jadi seterusnya juga, sifat landak ni suka makan herba-herba hutan, ya, ataupun akar-akar kayu, ya, seperti tongkat ali, apa lagi, hempedu bumi, tunjuk langit, ya. Tak kisahlah akar-akar kayu, herba-herba, ya, pitawali dan sebagainya di dalam hutan sana yang rasanya sangat pahit. Yang rasanya sangat pahit. Mungkin untuk tujuan perubatan tubuhnya, ya, untuk melawan cacing, ya, parasit-parasit yang ada pada tubuhnya, ya, dan sebagainya. Baiklah, seterusnya juga, biasanya ada tak tanda-tanda seekor landak ni mempunyai geliga? Ini soalan yang seronok dibincangkan. Okey, saya cuba jawab melalui pengetahuan perbincangan saya dengan sahabat-sahabat. Okey, sebenarnya tiada tanda-tanda khas yang membuktikan seseekor landak itu mempunyai geliga di dalam perutnya, ya. Tiada tanda-tanda khas, kecuali ada sedikit tanda-tanda yang boleh dibuat panduan, tetapi tidaklah tepat secara 100%. Okey, baiklah. Biasanya seekor landak yang sakit, yang cedera, ya, yang berpenyakit, yang cedera, mungkin cacing, mungkin ada parut, gigitan, ya, dan sebagainya, akan mencari herba-herba hutan lah untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Okey, jadi biasanya landak ini akan sedikit cacat, ya. Mungkin ada tanda-tanda lah bekas sakitnya itu, ya. Yang ni biasanya berpotensi mempunyai geliga di dalam ususnya. Okey. Selain pada itu, tiada mata, ada yang kata matanya menonjol, ya. Ada yang kata macam-macam lah, ada bengkakan dan sebagainya. Yang tu tak pasti, ya. Yang tu tak pasti. Saya tidaklah mengatakan ianya salah, tetapi tidak pasti. Mungkin benar, mungkin tidak, sebab tiada kajian saintifik, tiada kajian klinikal dan sebagainya yang dibuat untuk membuktikan benda-benda tersebut. Ada juga sahabat-sahabat yang berpengalaman akan terus, bila dia dapat je seekor landak hutan, dia akan terus memeriksa bahagian perut landak tersebut. Ialah, ya, kadang-kadang geliga tersebut besar, ya, sebesar telur ayam. Jadi pasti ada bengkakan pada ususnya, ya, sebab benda tu berada dalam usus. Jadi dia akan mungkin dia akan ikat landak tu dan sebagainya, kurung landak tu dan sebagainya, dan akan memeriksa di bahagian perut landak tu. Jika ada benjolan dan sebagainya, disyaki itu adalah geliga landak. Okey, seterusnya, mengapa geliga landak ini menjadi viral? Mengapa geliga landak ini selalu disebut-sebut? Okey, sebenarnya geliga landak ni dipercayai melalui perubatan Cina lah, perubatan orang-orang Cina. Dia mampu menyembuhkan banyak jenis penyakit lah. Antaranya kanser, ya. Antaranya kanser. Penyakit yang paling sukar untuk sembuh, boleh disembuhkan, dipercayai boleh disembuhkan menggunakan geliga landak. Okey, caranya mungkin kikis geliga tersebut dan rendam di dalam air dan minum air tersebut. Itu yang saya dipahamkan lah. Mungkinlah, ya, kikis, tumbuk dan sebagainya buat air, ya, untuk diminum, direbus dan sebagainya. Jadi kepada sesiapa yang memiliki geliga, jadi geliga ni dia ada kualiti dia lah. Dia ada kualiti dia. Bentuknya macam mana, warnanya macam mana. Dikabarkan harganya mencecah sehingga 600 ke 700 ringgit bagi 1 gram. Bagi yang berkualiti penuh lah, ya. Jadi mungkin warnanya kemerah-merahan, ya. Bagi yang grade A lah. Bagi yang grade B, mungkin warnanya coklat atau kehitam-hitaman. Harganya sekitar 400 ke 500 ringgit untuk 1 gram, ya. Seterusnya yang cerah, yang kekuningan, digradekan sebagai grade C. Mungkin harganya sekitar 100.5 untuk 1 gram, ya. Dan besarnya pula boleh mencecah sehingga berpuluh-puluh gram lah. Ada yang 20 gram, ya. Ada yang 30 gram, ya. Jadi untuk tahu harganya, darab sajalah. Kalau 1 gram 500, darab sajalah dengan 30 dan sebagainya, kita akan dapat tahulah harganya.
Okey, seterusnya kepada yang memiliki geliga landak nak jadi rezeki lah, katakanlah dia sembelih landak, tengok dalam usus terjumpalah geliga. Jadi janganlah gelojoh untuk terus menjualnya, bertanyalah dulu kepada sipu-sipu, pakar-pakar landak yang ada di seluruh Malaysia ni, dan dapatkanlah harga yang tertinggi lah, jangan main jual je. Kalau main jual aja, kadang-kadang kita mungkin ditipu, mungkin jual dengan harga yang rendah dan sebagainya, ya. Sebab orang tengah ni kadang-kadang dia main peranan juga. Seterusnya, ulasan saya mengenai dakwaan yang terjumpa batu geliga di dalam kepala, di dalam tengkuk, di kaki, di ekor dan sebagainya. Setakat ini tiada bukti lah. Memang saya ada menerima laporan, dakwaan dan sebagainya yang mengatakan dia pernah dapat batu geliga di dalam kepala landak. Ni, di dalam kepala ni ada batu geliga. Tapi bila kita suruh buktikan, dia tak mampu nak buktikan. Bila tanya kawan kepada kawan, cerita kepada cerita, ya, bukan individu itu sendiri yang memperolehnya. Jadi setakat ini saya anggap ianya tidak benar lah, ataupun masih lagi di tahap mitos. Okey, baiklah, ya. Sekian dulu celoteh saya berkenaan dengan geliga landak. Jadi geliga landak, betul atau salah? Betul, geliga landak memang ada. Ditemui di mana? Di dalam usus landak. Rasanya pahit, berbentuk sedikit bulat, dan ada juga yang lonjong dan sebagainya lah. Tertakluk kepada rezeki lah. Okey, jadi percaya atau tak percaya, kita kena percayalah sebab benda ini memang dah terbukti. Dan dipercayai dalam perubatan Cina mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronik, terutamanya penyakit kanser, serta harganya boleh mencecah sehingga RM700 untuk 1 gram bagi yang grade A. Okay, sekian dulu, selamat berpuasa, support channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.